Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala wardallahu 'anna walidina wa masyayikhina wa muallimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Waalaikumsalam ya Syekh Muhammad Nazar. Jadi minta maaf semalam kita adakan kelas, tapi dekat FB live tu ada masalah. Saya dah tekan save tapi dia video tu dia hilang macam tu saja. Tak tahu bagaimana. Saya cari pun tak jumpa, tapi jangan risau. Bagi yang terlepas kita akan ulang baliklah nanti berkenaan dengan al-mawjud kan. Al-ma'dum, al-mawjud, mabahas wujud wal adam. Kita akan tengok secara sekaligus lah. Kita taklah ulang secara detail. Okey, jadi mabahas al-wujud ini dia adalah tasawur wujud amrul badihi. Kita tengok sedikit lah. La yahtaju ila nazar wal kasab, iaitu yang tidak memerlukan kepada proses berfikir dan juga usaha. Fa huwa juz'un min al-wujudi wa mutasawwirul badaha. Jadi sebab itu kalau dalam nazar kita membahagikan nazar itu kepada basit ataupun badihi dan juga nazari. Badihi ni la yahtaju ila dalil atau tafkir. Adapun al-nazar yahtaj ila tafkir. Kalau mutakallimin mereka memperincikan apa itu ilmu yang bersifat badihi. Ilmu yang bersifat badihi adalah seperti mana yang terangkum di dalam al-badihiyat, termasuk dalam badihiyat iaitu daruriyat, kemudian bukan daruriyat dalam maqasid syariah, tetapi daruriyat di sudut pengetahuan tersebut diketahui secara daruri. Maksudnya daruri ni apa? Iaitu la yahtaj ila tafkir wa dalil, sesuatu yang tidak perlukan kepada dalil dan juga tafkir. Jadi dalam kaedah munazarah, apabila kita mengemukakan dalil yang daruri, kita hanya perlu tambih, kita perlu ingatkan sahaja, ataupun kita tidak perlu mendatangkan dalil. Sebab apa? Sebab dia punya badahah itu kejelasan, tahap kejelasan sesuatu perkara itu tidak perlu lagi untuk kita datangkan dengan bukti. Seperti kal wuduhi nahar, seperti jelasnya waktu siang, dan juga seperti jelasnya waktu malam. Jadi waktu siang tidak perlukan kepada dalil untuk kita nak buktikan ini siang, ini malam. Jadi zat badihi itulah yang menjadi bukti kepada dirinya sendiri. Itu maksud dia la yahtaj ila dalil. Seperti sakit, benda sakit ni amrul, dia termasuk dalam benda daruri al-badihi, iaitu yang termasuk dalam al-mahsusat, iaitu perkara-perkara yang dapat dirasai oleh panca indera. Dia ada 6 semua perkara, mujarabat, mutawatirat, dan al-badihiyat. Kemudian apa lagi al-wijdaniyat, dan juga benda-benda yang dapat wujidan nafsahu, maksud yang dirasai oleh orang yang al-mujid, orang yang wujud, ataupun orang yang merasai melalui pengalaman tersebut. Okey, sekejap saya check. Okey, fahuwa juz'un. Okey, wa indama naqulu innal ma'lum imma mawjud atau ma'dum. Jadi di sisi ulama mutakallimin, para mutakallimin, mereka menjadikan al-ma'lum itu sama ada kepada mawjud dan juga al-ma'dum. Jadi al-ma'lum ni adalah perkara yang lebih umum, ya, lebih pada umum, termasuk mawjud dan juga ma'lum. Okey, kemudian dibincang juga dari sudut perkataan lafaz al-wujud tersebut, adakah dia mustarak ataupun ghair mustarak. Maksudnya wujud Allah SWT berlainan dengan wujud manusia. Jadi dibincangkan oleh mutakallimin. Mereka mengatakan bahawasanya wujud ini adalah mustarak maknawi, tapi dari sudut haqa'iq adalah berbeza. Kewujudan Allah berbeza dengan wujud manusia. Wujud Allah tidak didahului dengan tiada dan tidak ada mujid, manakala wujud manusia adalah wujud yang didahului dengan tiada, masbuqah bil adam, dan juga di wujud dia itu adalah wujud mungkin. Wujud Allah SWT wujud wajib. Jadi itu kita membahagikan wujud kepada wujud wajibul wujud dan juga mungkinul wujud. Dan ada satu perbahasan termasuk dalam mumtani' wujud, perkara yang mustahil. Okey. Kemudian dalam bab yang ketiga dibincangkan tentang mahiyah. Sama ada mahiyah ni amrun zaid ataupun tidak, ataupun benda kharijat. Okey. Jadi sebahagian mutakallimin mengatakan
yang rajihnya dia adalah nafsul mahiyah pada wajibul wujud, iaitu pada Allah SWT. Zaid itu adalah nafsul mahiyah. Manakala bagi mungkin dia adalah amrul zaid ke atas mahiyah. Sebab apa dibezakan? Supaya wajibul wujud itu tidak sama seperti mana mungkinul wujud, yang mana dia memerlukan kepada wujud untuk wujud. Jadi itu yang menjadi perbezaan di antara mereka yang mengatakan zaid ala mahiyah dan juga amrun kharijan anil mahiyah ataupun nafsul mahiyah. Okey, itu jelas. Itu sahaja yang saya kata poin yang penting dibincang dalam perkara tersebut. Kemudian perbezaan wujud zihni dengan wujud ayan. Wujud ayan ni adalah tahakkuk fi kharij, manakala wujud zihni ni hanya pada minda sahaja ataupun dalam amrul i'tibari. Okey, itu sahaja. Kemudian maklum kita dah bincang sebelum-sebelum ini. Okey, malam ni kita direct terus masuk ke dalam bab mabhasul mahiyah. Pada muka surat saya tak pasti muka surat berapa, sebab tak ada muka surat sini, lupa nak buat muka surat. Okey, kita share kita punya screen kita. Your entire screen. Okey. Okay, kita masuk perbahasan mabhasul mahiyah. Okey, di Facebook jelas mana dia? Okey, mabhasul mahiyah ni dia macam ni. Kenapa persoalan-persoalan ni muncul dalam falsafah ataupun ilmu kalam? Sebab kita nak isbatkan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera dan juga sebahagian akal yang tidak dipimpin ataupun yang tidak mampu berfikir secara salim, secara sejahtera. Jadi kalau kita nak buktikan macam pen ini, sesuatu benda yang wujudi, amrun tahakkuk fi khariji, kemudian dia wujudi, kemudian dia malmus, benda yang dapat boleh dirasai, benda yang dapat dilihat, benda yang dapat dipegang, benda yang dapat dirasai dan sebagainya. Tetapi bagaimana kewujudan sesuatu perkara yang tidak dapat diketahui dengan panca indera, seperti mana kewujudan malaikat, kewujudan Allah SWT sendiri, kewujudan benda-benda yang tidak dapat dicapai oleh panca indera yang terhad ini, maka kewujudan tersebut perlu dibuktikan. Walaupun benda tersebut adalah min umuril al-badiyah, seperti mana kewujudan pencipta bagi alam. Okey, ada yang masuk ni. Okey, jadi al-mahiyah ini dia adalah implementasi kepada perbincangan al-wujud. Dia termasuk di bawah qawanin aqliyah. Sebab tu saya kata qawanin aqliyah ni banyak dibincangkan di dalam umur ammah secara keseluruhannya. Jadi sebab tu kalau kita tanya apa itu mantik ataupun aqliyah bagi mutakalimin, maka aqliyah mereka itu adalah umur ammah ini. Umur ammah atau dikenali sebagai umur kulliyah, kita kata sebagai perkara yang kuli ataupun universal, iaitu hukum hakam yang berkaitan dengan amrul wujudi yang bersifat kulliyah, secara keseluruhan dibincangkan. Sama ada mahiyah tersebut sama ada syai'un mawjud ataupun ma'lum. Tapi sesuatu yang maklum itu merangkumi mawjud dan juga ma'lum. Okey, sekejap. Dah masuk ni. Okey, jadi malam ni kita bincang tentang mahiyah. Okey, al-mahiyah, mabhasul mahiyah. Share screen. Mahiyatu syai', makna mahiyatu syai' iaitu entiti sesuatu perkara. Haqiqatuhu, hakikatnya, dan juga fal mahiyah wal haqiqatu mutaradifan. Mahiyah dan juga haqiqah adalah sinonim, lafaz yang sama maksud dia. Walikulli syai'in haqiqatuhu wa biha huwa, iaitu bagi sesuatu, apa-apa asyai' ini merangkumi semua al-wajib dan juga mungkin, dia ada hakikat dia, ada realiti dia, ada kita kata sebagai zat dia. Wa biha huwa, iaitu yang menjadikan sesuatu itu sesuatu. Seperti mana kuda, kita kata di sana ada kuda, maka zat kuda itu ada. Apa yang menjadikan sesuatu itu kuda. Sawa'un kana kulliyan aw juz'ian, sama ada kuli ataupun juz'i. Kuli ini merujuk kepada insan. Contoh lafaz-lafaz kuli, lafaz yang
Di bawahnya itu ada juz'iyat ataupun kita tambah sodak seperti Zaid, Muhammad. Juz' ini merujuk kepada Zaid, Muhammad dan Ali. Jadi lafaz kuli contoh insan, walaupun benda tu tidak ada pada luaran, tetapi dia punya mafhum itu ada pada juz'iyat ataupun afrad yang membentuk kuli tersebut. Walizalika yusta'malu lafzul mahiyah bil ma'nayn. Kemudian di sini dikata sebab itulah digunakan lafaz mahiyah itu dengan dua penggunaan. Mana dia pula? Okey. Lari jauh. Okey. Al-ma'na al-awwal sekejap. Okey, makna awal ma bihi yujabu an suali bima huwa. Okey, maksud yang pertama iaitu sesuatu yang menjawab bagi soalan ma huwa, apakah itu, wala yakunu. Muka surat apa? Muka surat ada kat sini. Tak ada, Syekh Muaz. Tengok mabahasul mahiyah. Selepas mabahasul wujud. Muka surat kalau ni 16 lah, 16. Kalau PDF 16. Okey, ada kat situ. Okey, itu menjawab soalan ma huwa wala yakunu illa kulliyan zatiyan mislu mal insan fayujabu bihi haiwanun natiq. Bila ditanya apa itu manusia, maka jawapannya adalah haiwan yang berfikir. Fa haiwanun natiq huwa mahiyatuhu wa haqiqatuhu kama yus'alu an syai'in bihi kaifa fayujabu bikaifiyatihi. Okay, jadi al-mahiyah ini adalah menjawab bagi persoalan ma huwa. Seperti kita tanya ma huwal insan, ma huwal farsun, huwa haiwanus sahil. Dan haiwan yang bunyi kuda lah. Kalau bahasa Melayu apa? Saya tak dapat istilah. Kalau bahasa Inggeris, kalau bahasa kita macam harimau mengaum. Kuda apa? Okey. Jadi sahil tu adalah bunyi haiwan yang berbunyi ne tu. Kalau bahasa Inggeris tu dia adalah ne. Okey. Kemudian sekejap. Okey. Susah juga aku nak ni. Okey, yang kedua adalah mana dia? Menjawab persoalan. Okey, mal insan. Okey, makna ma bihi syai'un, bihi huwa ma bihi syai'un, iaitu sesuatu yang menjadikan dirinya itu dirinya. Wa nisbah bainal ma'nayaini umum wal khusus wajhi. Jadi nisbah bagi dua maksud tadi yang di atas tadi adalah umum wa khususul wajhi. Maksudnya merangkumi satu ataupun kita tengok ada dua perkara, maka ada yang di tengah itu disebut khususul wajhi. Okey, sekejap kita tengok contoh dia. Fal yujadani fi haiwanun natiq binisbah lil insan, iaitu haiwan natiq nisbah bagi manusia. Okey, imma tahaqquq makna al-awwal fali'annahu yujabu bihi an su'alu bima huwa insan. Sebab makna yang awal tadi, yang pertama tadi, iaitu menjawab bagi persoalan ma huwa insan, apa itu manusia. Wa amma tahaqquq ma'na sani, kemudian untuk bagi makna yang kedua, fali'annahu aidan bihi insanun insanan, iaitu sesuatu yang menjadikan manusia itu manusia. Okey, wa yanfaridu ma'na al-awwal fil haiwan fi jawab soal bima huwa insan wal fars. Okey, bagi sini menjawab persoalan apa itu manusia dan juga kuda. Ini contohlah. Wala yasduqu alaihi al-ma'na tsani, yang mana makna yang kedua itu tidak termasuk di dalam yang kedua tadi. Li'annahu laysa amrun bihi insanan. Amrun bihi insanan. Okey, li'annahu laysa amrun bihi insanan. Kerana setiap perkara yang menjadikan manusia itu adalah manusia. Wala farsa, dan bukan menjadikan kuda itu adalah kuda. Wa innama insan haiwanun syai'un akhar wan natiq, kerana manusia itu adalah haiwan dan sesuatu yang lain itu adalah an-natiq.
berfikir ataupun sifat berfikir dia. Wal farsu haywanu syai' akhar, dan fars haiwan tu adalah yang lain, tetapi bila disebut haiwanus sahil maka dia bermaksud kuda. Begitu juga haiwan, dia adalah amrun kuli, yang di bawahnya itu ada insan, ada farsun, ada apa lagi apa panggil, ada bakar, ada lembu, ada kuda, ada harimau dan sebagainya. Okey. Wa yanfaridu makna, haiwan di sini adalah makhluk yang bernyawa lah. Wa yanfaridu makna tsani, bagi mengetahui makna yang kedua, fi zaid fa innahu haqiqatul juz'iyah bihi syai' huwa wa la yasduqu alaihi al-ma'na al-awwal li'annahu khasun bil kulli. Okay, bagi makna kedua, zaid itu walaupun kita tengok sesungguhnya pada hakikat juz'iyah biha asy-syai' huwa, iaitu menjadikan zaid itu adalah zaid, wala yasduqu alaihi al-ma'na al-awwal, yang tidak merangkumi makna yang pertama, li'annahu khasun bil kulli, kerana dia hanya dikhususkan kepada kuli sahaja. Jadi makna awal itu lebih umum, makna yang kedua itu lebih khusus. Susah juga pakai ni. Okey. Seterusnya, muka surat seterusnya. Okey. Fal mahiyah, ini keluar macam-macam dah. Okey, fal mahiyah bermakna awal tasduqu ala kulli faqat. Okey, mahiyah pada makna awal dia hanya apa panggil, merangkumi ke atas perkara kuli sahaja. Wa bi makna tsani tasduqu ala kulli wal juz'i. Jadi makna yang kedua itu lebih merangkumi kepada juz'i dan juga kuli dan juga juz'i. Jadi ini yang disebut sebagai umum wal khususul minal wajhin. Sebab makna yang kedua itu dia merangkumi kuli dan juga juz'i, manakala makna yang pertama tadi adalah kuli sahaja. Okey. Tamyizul mahiyah wa haqiqatul juz'iyah tusamma huwiyah. Okay, dan hakikat juz'iyah itu dinamakan sebagai al-huwiyah. Okey, jadi mahiyah di sini dia merangkumi juz'i dan juga kuli. Cuma perbezaan daripada sudut menafsirkan perkataan. Adakah al-mahiyah itu hanya menjawab persoalan ma yujabu anis soal ma huwa, ataupun makna yang kedua ma bi syai'un huwa, iaitu sesuatu yang membentuk sesuatu itu menjadi dia. Maksudnya sesuatu perkara yang membentuk manusia itu adalah manusia. Kalau yang makna awal tadi, kita hanya sekadar menjawab persoalan ma yujabu anis soal ma huwa. Jadi dia adalah insanul haiwanun nati. Okey. Wa nisbah baina ma'yan. Okey. Fa yujadani hayawanati nisbah lil makna. Okey. Makna yang kedua. Okey, tamyizul mahiyah. Okey, mahiyah imma an tuqasa wa tunsabu ila umuri wa tunsaba ila umuri mubayyanah laha fala taltabisu bi ghairiha. Okey, ini penting. Tamyizul mahiyah ini dibincang kenapa? Sebab kita nak membezakan di antara manusia dengan lembu, manusia dengan pokok. Jadi mahiyah tu dia ada tamyiz, maksudnya membezakan di antara sesuatu objek dengan objek yang lain. Jadi dia punya identiti dia. Itu yang membentuk mahiyah. Okey. Sebab apa? Sebab ada di sana pemikiran falsafah yang mengingkari perkara ini. Maksud dia kata maksudnya dia talabus di antara. Dia kata air itu adalah api, api itu adalah air. Sedangkan air dan api adalah dua entiti yang berlainan dan sifat yang berlainan. Daripada sudut kimia juga berlainan. Jadi kita nak cerita mahiyatun nar tamyizu anil mahiyatul ma. Jadi mahiyah ataupun entiti air itu berbeza dengan entiti api. Sebab ini yang menjadi persoalan. Kita tengok dalam falsafah barat sebagainya, ataupun falsafah-falsafah zaman klasik, yang mana muncul pemikiran-pemikiran yang tidak membezakan di antara dua mahiyah yang berlainan.
Okey. Okay. Macam contoh kalau kita teqas ala dalam fiqh, kita kata mahiyatus solah berlainan dengan mahiyatul tawaf. Walaupun kedua-duanya itu adalah ibadah, tetapi entiti mahiyah solat itu berlainan daripada mahiyah tawaf. Begitu juga dengan zakat dan juga sedekah. Walaupun kedua-duanya itu adalah mal, hasil ataupun sumbernya itu adalah mal, harta, tetapi sedekah mahiyah dia berlainan dengan mahiyah zakat. Okay, sebab itu mahiyah ini kita ada definisi dia. Definisi setiap mahiyah itu ada definisi. Sebab apa? Litamyiz baina ghair, untuk nak membezakan dia dengan yang lain. Okey. Okey, dia kata wa tusabu ila umuri mubayyanah laha, iaitu sesuatu yang berlainan. Fala taltabisu, yang mana tidak diragukan ataupun tidak tertukar, tidak selindung bi ghairiha dengan yang lain. Li anal umur mubayyanah laha maslubah anha, kerana perkara yang berlainan dikecualikan, disampingkan, diketepikan daripada dia. Fahya laysat nafsul mahiyah, kerana dia bukanlah sesuatu yang bukan daripada mahiyah, wala dakhilah, yang bukan dalaman, fiha wala aridan. Dakhilah ni zat lah, bukan daripada zat mahiyah tersebut, dan juga aridah, benda luaran ataupun sifat yang yaqumu ala zat ataupun yaqumu ala mahiyah. Okey. Arid, iaitu benda yang datang kemudian. Sebab kita contoh kita bagikan al-wujud itu sama ada mahiyah ataupun jauhar ataupun arad. Sekejap. Okey. Begini. فإذا قيست إلى أمور العارضة لها يقال هي مغايرة لما عداها من الأمور التي تعرض لها سواء كان ذلك عارضا لازما له لا ينفك عنه أصلا فأينما وجدت فيه هي كانت معروضة له كزوجية لازمة للماهية أربعة أو مفارقا عنها كالكتابة للإنسان. Ini dia nak membezakan di antara mahiyah lazimah dengan mufariqah. Okey. Apabila kita allati, iaitu ia mughayyarah, iaitu dia berlainan dengan apa yang selain daripada perkara tersebut, yang mana min umuril lati tu'radu laha, yang sesuatu yang yang datang kemudian, sawaun, sama ada benda yang datang kemudian itu arid ni laziman lahu, arad itu sama ada dia lazim ataupun mufaraqah, benda yang berlainan, benda yang luaran. Okey, lazim seperti la yanfaku anha. Lazim tu definisi apa? La yanfaku anha aslan, yang mana tidak terpisah daripadanya. Seperti mana apabila wujudnya sesuatu, maka dia adalah ma'rudah bagi dia secara laziman, sifat bagi dia secara lazim. Seperti genap yang lazim bagi mahiyatul arba'ah, bagi angka 4. Sebab bila wujudnya 4, maka akal akan benda itu secara automatik membawa erti genap sekali. Begitu juga dengan angka 6, angka 8, angka 10, angka 12. Jadi bila sebut 12, oh ini adalah lazim bagi dia yang mana dia adalah huruf ataupun nombor genap. Begitu juga dengan mahiyatul insan. Bila kita tengok mahiyatul insan, maka natiq itu adalah lazim bagi insan. Ataupun mufaraqan, yang kita tengok mufaraqah ataupun benda yang berlainan, seperti kal kitabati lil insan, sifat kitabah. Sebab benda tu dia adalah luaran, dia bukan lazim, dia terpisah, dia adalah arad juga, tetapi terpisah daripada manusia. Okey, jadi macam mana nak bezakan? Beza dia adalah benda lazim ini dia la yanfak anil mahiyah, adapun kitabah dia yanfak, boleh terpisah. Maksudnya ada manusia yang tidak boleh menulis, ataupun kitabah ni ada satu kemahiran yang boleh dipelajari, yang boleh dihasilkan, bukan terjadi dengan sendiri seperti mana an-natiq, iaitu berfikir. Okey, fa innal insaniyah,
min haitsu ya insan laisa illa insaniyah. Di sini insaniyah di sini bukan humanity, bukan kemanusiaan, tetapi kemanusiaan. Maksudnya sifat manusia itu, apa panggil, entiti manusia itu yang membentuk keadaan itu menjadi manusia. Laisa illa insaniyah, bukan bukan maksudnya nafi itu laisa illa insaniyah, yang bermaksud insaniyah bukan sesuatu yang selain daripada insaniyah, dia adalah insaniyah, kemanusiaan itu tersebut, bukan manusia yang bersifat humanity. Falaisat mawjudah wala ma'dumah wala wahidah wala kathirah wala syai'an minal mutaqabalati. Dan dia bukan sesuatu yang tidak wujud, tidak ada, dan bukan satu, wala kathirah, bukan banyak, wala syai'an minal mutaqabalat, dan apa-apa yang benda-benda yang berlawanan. Ala makna anna syai' minha laysa nafsul tilka mahya wala dakhilan fiha. La ala makna anna laysa mutasifah bi syai'in minha fa innahu yastahilu khuluha minal mutaqabalati, yang mana mustahil ke atasnya itu sunyi daripada benda-benda yang berlawanan. Contoh kita kata al-insanu wujud, maka lawannya itu adalah al-insanu ma'dum. La budda min al-ittisafiha bil ahadi min al-mutadadidaini, iaitu mutanaqidaini. Dia mesti bersifat dengan salah satu daripada lawan. Contoh kita kata al-insan imma sakinun wa imma qa'imun. Imma sakinun wa imma qa'iman, ataupun kita buat hal lah, al-insan imma sakinan atau qa'iman. Manusia itu sama ada dia berdiri ataupun duduk. Okey. Jadi dia tidak ada benda yang dia terjadi, dia maksudnya dia mengambil sifat-sifat orang kata sebagai sifat salah satu daripada sifat dua yang berlawanan. Contoh di antara maut dan juga hayah, di antara mutaharik dan juga sakin, di antara bergerak dan juga diam. Okey. Fatakunu insaniyah ma'a wahdatil wahid wa ma'a kasrati katsirah wa ma'al wujudi mawjudah wa ma'al adami ma'dumah. Okey, sekiranya manusia itu satu, maka dia adalah satu. Kalau dia banyak, maka dia adalah banyak. Kalau dia wujud, maka dia adalah wujud. Kalau dia tiada, maka dia adalah perkara yang tiada. Wa hakaza. Itu saja, jangan pening-pening. Sebab mahiyah ni banyak dibincang dalam ilmu kalam. Okey, aqsamul mahiyah. Iza nazarna ila mahiyah wasalatha bil awari al-musyaqqasat allati tandammu ilaiha najidu ana. Okay, apabila kita melihat kepada mahiyah, maka kita dapati ada awarid dan juga musyaqqasat, iaitu benda yang membentuk mahiyah tersebut, iaitu imma taqayyadu biwujudi hadil awarid wal musyaqqasat, sama ada dia terikat dengan kewujudan sifat-sifat dan juga musyaqqasat, zat sesuatu. Wa imma an taqayyada bi adamil hadhil awarid wal musyaqqasat, ataupun sesuatu yang tidak terikat dengan al awarid dan juga musyaqqasat. Okey. Wa imma tutlaqu bila taqid, sama ada dia bersifat umum ataupun tidak terikat. Maka kita akan tengok perincian bagi ketiga-tiga bahagian ini. Okey. Iza akhazat ma'a qaidi zaid 'alayha ay wujudul awarid al-musyaqqasat sumiyat mahiyatul makhlutah. Okey, sekiranya dia mengambil sifat dia perlukan kepada qaid amrun, perkara tambahan, iaitu wujudul awarid, iaitu wujudnya sifat-sifat dan juga musyaqqasat, maka dinamakan sebagai mahiyatul makhlutah, mahiyah yang bercampur. Au mahiyatu bi syarti syai', iaitu mahiyah yang perlukan kepada syarat sesuatu, ai wujudul awari al musyaqqasat. Yang kedua, hadza taqsim mawjud fil kharij. Inilah bahagian yang wujud pada realiti ataupun di alam kita. Wa iza ukhizat ma ya bi syarti adamil lawahid musyaqqasat sumiyat maya. Okey, yang jenis pertama tadi itulah insan, itulah haiwan, itulah apa lagi? Jinsun ke apa-apa, semua termasuk dalam perkara tersebut. Okey. Yang kedua adalah ukhizat mahiyatu bi syarti adamul lawahid, yang mana tidak ada kaitan dengan musyaqqasat, dinamakan sebagai mahiyatu mujarradah, mahiyatu bi syarti la syai', lawan kepada yang tadi. Wa hadza qismul mawjud ghairu mawjud fi kharij.
Inilah kisim yang tidak wujud di alam nyata. Wa ila la haqqahuma wujud al-khariji wa ta'ayun wa la takunu mujarradah an jami'il lawahid. Iaitu sekiranya dia tidak berkaitan dengan wujud al-khariji dan juga ta'ayun. Ta'ayun ni adalah tahakkuk wujud. Fala takunu mujarrad an jami'il lawahid. Wa tujadu fi zihni. Dia hanya wujud pada akal. Li'anna zihna yumkinuhu tasawur kulla syai'in. Kerana akal ni dia punya ability dia menghayalkan. Sebab tu dalam kitab apa sebut, kekuatan akal ini dia ada menggabungkan di antara kekuatan khayalan dengan kekuatan realiti. Maksudnya akal ni dia mampu untuk nak mengetahui realiti dan juga khayal. Khayal pula dia adalah merupakan salah satu daripada kita kata maklumat yang dikhayalkan itu adalah yang diperolehi daripada al-mahsusat, benda yang dapat dicapai ataupun maklumat yang dicapai oleh panca indera manusia. Dia bukan benda yang lain sangat. Maksudnya kalau kita tengok kalau manusia khayal tentang sesuatu pun, dia mesti ada base terhadap benda-benda yang mahsusat, benda yang musyahadat, benda yang dapat dicapai oleh panca indera mereka. Kalau dia contoh dia gabungkan di antara kepala manusia, badan harimau, badan makhluk di sisi orang Zeus tu, orang Greek tu, dia kata kepala dia tu adalah manusia, badan tu adalah harimau, macam Sphinx zaman Mesir tu. Abu Hul, kalau Arab panggil Abu Hul. Kepala ni, badan binatang. Itu antara bentuk-bentuk khayalan. Okey. Fala yamtani an aqla zina ma yatamujarrad an kulli lawahi qarjiyah azinah bi ay ya'tabiru ma'ratan anha wa yulahizu kazalika. Okay, jadi akal tidak terhalang daripada untuk nak menghayalkan ataupun untuk nak memikirkan tentang mahiyatul mujarradah, mahiyah yang tidak ada di alam realiti. Kita kata wujud zihni lah, mahiyatul zihni. Okey, seterusnya. Okey, wa iza ukhizat mahiyah min haitsu hiya mu'aqatin nadar an muqaranati awarid wa tajarrud anha sumiyat mahiyatul mutlaqah mahiyatul bila syatin wa hadza a'am min al-qismaini awlayaini li'annaha mutlaqah an at-taqid. Okey, sekiranya kita keluarkan mahiyah itu daripada mu'aqatin nadar min haitsu hiya, iaitu yang membentuk diri mahiyah, beserta dengan kita melihat kepada muqaranatu beserta dengan awarid wa tajarrud anha, yang mana sunyi ataupun kosong daripada awarid tadi, maka kita namakan sebagai mahiyatul mutlaqah. Maka mahiyah ini lebih umum daripada dua bahagian yang tadi. Ia maujudah fil kharij liwujudi ahli qismaini wa hiya maqlutah wa wujud aqas fil kharij mustalzimun liwujudi al-a'am fihi fatakunu mutlaqah aidan maujudah fihi. Okey, dalam mahiyah ini dia lebih nak mengatakan mahiyah yang maujudah fil kharij ini, mahiyah mutlaqah ini, walaupun dia tidak ada sifat, tidak ada awarid dan sebagainya, maka inilah disebut sebagai zat Allah SWT. Okey. Fal mutlaqah a'am min al maqlutah wal mujarradah bihasabi sidqi darurat sidqul mutlaq ala muqayyad. Wa amma bihasabil mafhum fa hiya mubayanah li kulli minhuma li'anna al mashru' bi syai'in wa alla mashru' bihi mutanafiyaini. Okey, fal mutlaqah a'am min al maqlutah. Okey, mahiyah mutlaqah ni dia lebih umum daripada maqlutah wal mujarradah bihasabi sidqi, berdasarkan kepada benda yang merangkumi, yang di bawahnya itu. Daruratul sidqul mutlaq alal muqayyad, iaitu daripada sudut darurah sidqul mutlaq ala muqayyad, iaitu kefahaman kita, maksudnya kita lebih tahu untuk kita faham benda ini daripada mahiyah mutlaq tu lebih difahami daripada mahiyah yang bersifat muqayyadah. Amma bihasabil mafhum fa ya mubayyanah likulli muhma. Tapi dari segi maksud kefahaman mahiyah mutlaqah itu, dia berlainan di antara kedua-dua
mahiyah yang kita sebut di atas tadi, iaitu mahiyah mutlaqah dengan mahiyah mujarradah. Li'anna masyru' bi syai'in wa alla masyru' kerana dia disyaratkan. Sebab sesuatu yang tadi disyaratkan dengan sesuatu, manakala yang kedua yang mujarradah tadi tidak disyaratkan dengan sesuatu. Mutanafian. Li'anna makhlutah ru'ya fiha syartu syai', kerana mahiyah mukhratah ni dia ada syarat dia yang perlu diraikan, yang perlu dipenuhi. Wal mujarradah mahiyah mujarradah ru'ya fiha syartun la syai'. Mahiyah mujarradah tidak disyaratkan dengan sesuatu syarat. Jadi dia di antara dua mutlaqah ni lebih umum daripada makhlutah dan juga ini yang disebut sebagai zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma faham illa an at-taghayyur fi mafhum la yunafi ijtima'uha fi zikri bi khilaf al-maqlutah wal mujarradah fa innahuma mutabayyinani sidqan wa mafhuman. Sebab kedua-duanya itu adalah dua benda yang berlainan. Maksudnya kalau kita tengok mahiyah makhlutah, dia lawan ni adalah mahiyah mujarradah. Sebab makhlutah ni dia bersyarat, manakala mujarradah tidak bersyarat. Berlainan dengan mahiyah mutlaqah. Sebab zat Allah SWT tidak perlukan kepada syarat-syarat, dan dia bukan zat mahiyah yang mujarradah, yang sebab sebahagian ahli falsafah mereka mengatakan mahiyah Allah SWT ni mujarradah saja. Maksudnya ada sebahagian mazhab dan pemikiran manusia, dia kata Tuhan ini hanyalah khayalan. Ini merujuk kepada mahiyah mujarradah tadi. Ada pula di kalangan ahli falsafah yang mengatakan Allah ini adalah mahiyah makhlutah, seperti mana manusia, seperti mana zat-zat yang lain. Ada dam, ada darah, ada jismiyah, tarakub minal jisim wajah dan sebagainya, minal arad. Itu mereka yang menyatakan Allah atau mahiyah Allah SWT itu sama seperti makhluk. Dan ada yang mengatakan mahiyah Allah SWT ni dia mujarradah, yang hanya bersifat khayalan, zihniyah sahaja. Bagi kita mahiyah Allah SWT dia adalah mutlaqah, dan dia tidak terikat dengan syarat, dan dia wujud, bukan seperti mana mujarradah yang tidak wujud. Mudah-mudahan faham dalam istilah tersebut. Ada soalan setakat tu? Kita tengok sikit dekat di Facebook. Mana ni? Kalau tak ada, takat tu dulu untuk malam ni. Jadi insyaAllah besok kita baca sikit lah. Mungkin kita kena tambah kelas lagi sekali, jadi 6 kali ataupun 7 kali sampailah habis kitab ni, insyaAllah. Masuk dalam makulah. Bila makulah senang sikit lah. Wujud wal imkan wal imtina' ini benda yang senang. Robot artificial mahiyah dia macam mana? Mahiyah dia mujarradah, mahiyah dia makhlutah juga lah. Robot artificial intelligence, AI lah. AI ni dia sistem dia sebenarnya. Dia adalah sistem seperti mana sistem yang dibangunkan oleh manusia. Dia bukan kita kata sebagai makhluk yang ada entiti lain. Dia seperti mana kereta, bangunan, cuma dia dalam bentuk sistem binari dan sebagainya. Macam contoh sekarang ni Bitcoin. Kita tak tahu dia tidak ada dia ada sebenarnya ada mahiyah. Dia macam kita kata kalau Bitcoin tu, walaupun dia tidak ada dari sudut panca indera, kita tak dapat merasakan Bitcoin tersebut. Ruang di sini masuk dalam mahiyah. Mahiyah makhlutah. Mahiyah makhlutah. Dimensi ruang dimensi termasuk dalam mahiyah. Bagi saya itu adalah mahiyah makhlutah. Kemudian apa tadi?
Macam Bitcoin. Dia sebenarnya dia ada mahiyah dia. Dia macamlah kuman. Kuman kalau dengan mata kasar kita tak nampak, tapi kita ada kalau Bitcoin dia ada chain, apa, blockchain, iaitu yang membentuk mahiyah Bitcoin tersebut. Okey, ni dia apa pun benda ni, setiap benda yang wujudi adalah dia ada mahiyah dia, iaitu mahiyah makhlutah, iaitu makhluk yang berkaitan dengan benda yang diciptakan ataupun benda yang diwujudkan. Manakala mahiyah mutlaqah itu adalah digelarkan kepada Allah SWT. Okey, faham Ustaz? Ada beza. Okey, beza dia ada beza. Okey, mana saya ada tulis Okey, ataupun sekejap. Mana? Sekejap. Okey. Mahiyah. Sekejap. Mana cara mahiyah? Okey, mahiyah dia adalah hakikat kuliah. Ini ada soalan di Google Meet. Dia tanya, Ustaz Ahmad Ismat tanya, ada beza ke mahiyah dengan huyah? Okey, beza dia, mahiyah adalah hakikat kuliah. Huyah adalah hakikat juz'iyah. Liwujudi juz'il al-khariji. Contoh di sini, mislu insan. Insan itu adalah mahiyah sebab hakikat dia adalah kuliah. Haiwanun natiq. Okay, mahiyah tantabiqu ala jami'il afar al-kharijiyah atau syakhsun. Okay, seperti manakala al-huwiyah itu adalah juz'iyat bagi kuliah ataupun mahiyah tersebut, seperti Zaid, Muhammad, Ali dan sebagainya. Okay, itu perbezaan dia. Iaitu sesuatu yang mawujud fil kharij. Okay, huwiyah ni wujud fil kharij, mana mahiyah adalah haqiqatul al-kulliyah. Itu beza dia. Mahiyah adalah haqiqatul kulliyah, huwiyah itu adalah haqiqatul juz'iyah, iaitu masadak bagi al-mahiyah. Okay, itu sahaja soalan dan juga jawapan yang saya boleh berikan. Dan insyaAllah kalau ada apa lagi kita bincang lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.